Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Negara tetap tanggung kerugian, walau Najib mohon maaf. Itulah yang berlaku selepas Najib memohon maaf beberapa hari yang lepas. Kenyataannya, permohonan maaf Najib itu sebenarnya tidak mampu mengubah apa-apa, khususnya kedudukan keuangan negara yang telah pun terkesan besar akibat daripada skandal 1MDB. Berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali pun Najib memohon maaf, tetapi kesannya masih tetap sama, iaitu negara tetap menanggung kerugian, negara tetap perlu wajib membayar hutang 1MDB dan negara sudah terpalit dengan perkara yang amat memalukan. Satu kemaluan yang besar untuk negara yang pernah juga disebut oleh hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Najib. Kerugian tetap ditanggung walau Najib sudah memohon maaf, kata AMK. Pemuda PKR AMK menegaskan tindakan tegas berlandaskan prinsip undang-undang perlu diteruskan diambil walaupun dengan permohonan maaf bekas Perdana Menteri Najib Razak atas skandal 1MDB. Pemuda PKR berkata permohonan maaf itu tidak akan memulihkan kerugian yang ditanggung negara. Permohonan maaf ini juga tidak boleh menjadi pelindung bagi mana-mana pihak untuk mengelak daripada tanggungjawab yang lebih besar atas kecurangan yang telah dilakukan. Kepentingan awam dan keadilan untuk rakyat Malaysia tidak boleh dikompromi. Permohonan maaf semata tidak akan memulihkan kerugian yang telah dialami oleh rakyat Malaysia. Mereka yang terpaksa menghadapi kesan daripada skandal ini tidak boleh diabaikan, kata pemuda PKR dalam kenyataan hari ini. Semalam, kata Perdana Menteri yang juga Presiden PKR Anwar Ibrahim, menerima baik permohonan maaf Najib. UMNO pula berkata ia menunjukkan Najib sebagai seorang yang berjiwa besar dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Mengulas lanjut, AMK menuntut kerajaan dan pihak berkuasa untuk memastikan tindakan tegas masih terus diambil dan perbicaraan harus diteruskan. Tidak boleh terus dibiarkan begitu saja. Saudara-saudara sekalian, permohonan maaf semata tidak akan memulihkan kerugian yang telah dialami oleh rakyat Malaysia. Mereka yang terpaksa menghadapi kesan daripada skandal ini tidak boleh diabaikan, kata Ketua Pemuda PKR. Kata Pemuda PKR dalam kenyataan hari ini. UMNO pula berkata ia menunjukkan Najib sebagai seorang yang berjiwa besar dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Mengulas lanjut, AMK menuntut kerajaan dan pihak berkuasa untuk memastikan tindakan tegas diteruskan dan semua yang terlibat tanpa mengira status atau kedudukan dibawa ke muka pengadilan. Sayap PKR itu menegaskan usaha memastikan ketelusan dan integriti dalam pentadbiran awam perlu diutamakan demi menjaga kepercayaan rakyat. 1MDB bukan sahaja mencemarkan nama baik negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar kepada ekonomi dan kehidupan rakyat. Rakyat berhak untuk melihat keadilan ditegakkan dan mengembalikan maruah negara yang telah dicemari, kata AMK lagi. 2 hari lalu, Najib yang juga bekas Presiden UMNO memohon maaf secara terbuka atas skandal 1MDB namun kekal menyatakan dia tidak bersalah. Saudara-saudara sekalian, pada masa sama Najib juga mengakui dia sepatutnya mengambil tindakan yang berbeza bagi menangani skandal 1MDB. Jimmy Page dalam ruangan komen di Malaysia kini mengatakan, Melayu tetap rugi bila DAP, GPS, GRS, PKR dan Zahid tipu pengundi, kata UMNO. Apalah, kata beliau lagi. AKJ kata perkara pertama yang Najib
ajaib bagi kes Najib adalah telah diberikan pertimbangan pengampunan, sedangkan beliau sepatutnya tidak layak diberi pertimbangan oleh lembaga pengampunan, kata EKJ. Sebab utama beliau tidak layak dipertimbang pengampunan adalah beliau masih mempunyai kes yang sedang berjalan belum selesai, kata EKJ. Rujuk perkara ini dalam akta penjara. Perkara ajaib kedua sama ada suka atau tidak pasti akan berlaku, yakni menjalani hukuman tahanan rumah, kata EKJ lagi. Keadaan sesak di penjara di negara ini berlaku disebabkan banduan kes penyalahgunaan dadah yang merangkumi kira-kira 80% penghuni. Sila kaji perkara ini, kata EKJ lagi. Sekiranya benar mahu menyelesaikan masalah kesesakan ekoran kapasiti penghuni yang lebih sebagai alasan, maka sepatutnya sasaran kerajaan adalah kepada menilai pesalah-pesalah di dalam kalangan penghuni yang menyalahguna dadah, kata EKJ dalam ruangan komen di Malaysia kini. Jadi ya, memang jelas pewujudan tahanan rumah dalam kes ini adalah untuk kepentingan VVIP, katanya. Undang-undang Malaysia selamanya tidak akan sama dalam antara rakyat dan golongan elit, kata beliau lagi. Namun demikian, apa yang dinyatakan oleh EKJ ini sebenarnya telah dinafikan oleh Menteri, yaitu Fahmi Fadzil. Fahmi telah menyatakan bahawa penggubalan Akta Undang-Undang Tahanan Rumah tiada kena mengena dengan orang VIP maupun elit dan tiada kaitan dengan Najib sama sekali. Ianya telah pun dijawab oleh Fahmi Fadzil. Pepel Tetel 5565 kata, permohonan maaf boleh diterima, tetapi keterlanjuran wajib dihukum. Kalau rakyat Marhain dihukum atas kesalahan yang ringan, sepatutnya pemimpin utama mesti dihukum dengan lebih berat lagi kerana tanggungjawab diabaikan dengan membenarkan jenayah ke atas seluruh rakyat. Ikutlah tuntutan Islam dan berlaku adil kepada seluruh rakyat, kata Pepel Tetel 5565. Saudara, menariknya dalam ulasan kali ini ialah apabila AMK PKR menyatakan negara tetap tanggung kerugian walau Najib mohon maaf. Pemuda PKR itu menegaskan bahawa tindakan tegas berlandaskan prinsip undang-undang perlu terus diambil walaupun dengan permohonan maaf bekas Perdana Menteri Najib Razak atas skandal 1MDB. Permohonan maaf ini juga tidak boleh menjadi pelindung bagi mana-mana pihak untuk mengelak daripada tanggungjawab lebih besar atas kecurangan yang dilakukan. Sekian lagi dulu, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Cerita PTPTN dan 1MDB yang pembangkang wajib tahu oleh Amir Hamzah. Pada tahun 2011, Anwar Ibrahim mula menghidu kepincangan 1MDB yang boleh menjadi skandal terbesar negara, malah dunia. Tetapi ditolak dan disindir bulat-bulat oleh pemimpin kerajaan dan sekutunya ketika itu. Pada tahun 2013, hutang PTPTN sekitar 20 bilion ringgit, jumlah hutang negara pula ialah sekitar 580 bilion ringgit. Menyusuri waktu pada tahun 2018, terbukti 1MDB menjadi skandal keuangan terbesar dunia dengan jumlah hutang prinsipal yang perlu dibayar kerajaan sebanyak 32.3 bilion ringgit, tidak termasuk faedah, iaitu 6.5 bilion ringgit yang matang pada tahun 2039. Masa berlalu dan terus berlalu. Pada tahun 2022, hutang PTPTN mencecah 65 bilion ringgit. Jumlah hutang negara pula meningkat mendadak kepada 1.5 trilion. Pada ketika itu, Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dan mengambil alih pemerintahan negara.
Pada tahun 2022 jugalah kita disentak dengan kenyataan bahawa kita mempunyai hutang. Negara kita mempunyai hutang yang tidak pernah dicapai oleh negara ini sejak azali, iaitu mencecah 1,5 trilion ringgit. Bayangkan sekiranya Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Hutang ini disembunyikan. Hutang ini tidak pernah diberitahu. Seakan-akan negara kita ini bebas hutang. Rupa-rupanya negara ini dalam keadaan kritikal. Kalau terus negara ini berhutang dan berhutang dan berhutang, sehingga kita tidak mampu lagi membayar prinsipal kepada hutang tersebut, jangan-jangan negara kita akan tergadai, negara kita akan dikuasai oleh Bank Dunia, ataupun jangan-jangan negara kita akan dikontrol sepenuhnya oleh bank. Maka dengan itu, negara kita mungkin boleh menjadi seperti sebuah negara yang telah muflis seperti Greece. Pada seterusnya, pada tahun 2022 juga, hutang PT-PTN memang boleh dihapuskan seluruhnya pada 2013 dengan situasi keuangan negara ketika itu dan jumlah hutang PT-PTN yang masih lagi kecil, yaitu 20 bilion ringgit. Jika dibandingkan dengan keadaan keuangan sekarang, kerajaan tidak mampu untuk melupuskan hutang PT-PTN yang mencecah 65 bilion ringgit Malaysia. Bayangkan, skandal 1MDB yang dibongkar Perdana Menteri ke-10 dulu didengari. Bayangkan kalau pada waktu skandal 1MDB mula-mula diketengahkan, dibongkar oleh Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, dipeduli atau didengar. Bukankah ini membawa berita baik kepada kita semua? Negara tidak perlu bersusah payah untuk membayar hutang. Skandal terbesar dunia tersebut malah boleh dialihkan kepada penghapusan hutang PT-PTN ketika itu. Jadi, walaun dan walajib sekalian, mengulangi cerita lama bahawa Anwar Ibrahim nak hapuskan hutang PT-PTN sebenarnya lawak bodoh daripada anda semua. Anda bebal untuk menilai situasi keuangan negara ketika itu dan sekarang. Lagi benak apabila anda terus berpuas hati dengan skandal 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.